Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata haluan, seterusnya seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah Taala dengan limpah kurnia kita dapat berkumpul sekali lagi pada malam ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai suatu amal saleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia, dan insya-Allah menjadi satu asbab kemenangan pada hari kita akan dipertemukan dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi kita akan ceramah lebih kurang 45 minit dan menjawab soalan lebih kurang satu jam. Jadi siapa yang belum menulis soalan boleh tulis sekarang, olok-olok pakai depan. Orang yang tak pandai nulis, dia tak sekolah dulu, dia boleh bertanya lisan. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran Al Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim, surah Al-Kahfi ayat 110. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikit kita dapat kefahaman tentang ayat Allah yang telah dibacakan tadi. Allah berfirman, barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal-amal soleh. Dan jangan sekali-kali dalam beramal itu dia disekutukan akan Allah dengan barang yang lain. Satu jua pun. Baik. Ada 3 perkara dalam ayat ini. Yang pertama tentang pertemuan kita dengan Allah. Orang yang beriman yakin bahawasanya kehidupan di dalam dunia ini sementara, dan ada kehidupan yang abadi yang dia anggap sebagai kehidupan yang akhir. Sebab tu ulama-ulama mengkategorikan atau menghimpunkan bahawasanya alam ini ada 5. Yang pertama alam roh, yang kedua alam rahim atau alam kandungan mak kita, yang ketiga alam syahadah, yang keempat alam barzakh, yang kelima alam akhirat. Alam roh, yang ini Allah jadikan Nabi Adam alaihi salam, kemudian dijadikan roh kita, diletakkan di belakang sulbi Adam. Semua yang akan lahir ke dunia Allah jadikan roh dulu, bukan jasad dulu. Kita ni roh dan jasad. Roh ni orang panggil rohani, jasad ni orang panggil jasmani, jismun, tubuh badan. Ada 2 unsur, tubuh dengan roh. Bila bergabung, maka kita hiduplah sekarang, pergi surau, pergi sejik, pergi pasar situ sini. Sebelum berhipung 2 ni, Allah buat dulu, iaitu roh dulu. Sebab tu kita tak boleh nak sambut hari jadi. Tak boleh. Kita hanya boleh sambut hari lahir. Hari jadi kita tak tahu bila Tuhan jadi kita. Berapa hari bulan. Tak? Tu hari jadi. Yang kita tahu, 12 hari bulan 8, 10 hari bulan 3, 34 hari bulan 2. Waktu hari lahir. Jadi mula-mula Allah buat roh dulu. Takut-takut cucu tanya. Faham? Toki kita ni Tuhan buat roh dulu ke jasad dulu? Toki kata jasad dululah cucu. Jetik hidung toki tu. Tuhan buat roh. Jadi kita duduk di alam roh, tak tahu berapa ribu atau juta tahun. Sampai masanya ditiupkan roh tu dalam perut mak. Ketika dalam hadis sebut 4 bulan.
Bila duduk dalam perut dia panggil alam rahim, alam kandungan. Batu panggil hubung silaturahim. Silaturahim dalam maksud syariat ini bukan kawan-kawan rodong yang satu perut. Faham? Silaturahim makna yang satu perut. Adik-beradik, sepupu dari satu perut dia panggil. Sekira dengan jarak yang dekat. Panggil alam rahim. Ada orang duduk 9 bulan lah pada roliknya. Cik mak berapa bulan dalam perut mak? 9. Mana tahu? Angga tak boleh. Angga tanya. Dah ada orang 7. Dah ada 8. Ada 6 bulan. Dan ada orang gugur. Gugur ni roliknya mati. Paling lama orang mengandung duduk dalam perut anak yang direkodkan lah 4 tahun. Imam Hambali sebut dalam musnad beliau, jirangnya seorang perempuan mengandung 3 orang anak 12 tahun. Satu kandungan 4 tahun. Lepas tu hanya setengah-setengah ulama fiqh dia sebut dalam bab hamil, selama-lama hamil 4 tahun. Jadi tengok anak tu beranak hari ni Imam Ahmad kita tengok gigi cukup lekat. Ada belaka gigi. Mana kalau belah mulut Allah tangan putus tangan. Tapi goliknya 9 bulan. Kalau tak sampai 6 bulan keluar dah, orang tak panggil beranak. Dia keluar anak ni dia 2 nama. Pertama dia panggil beranak, kedua dia panggil gugur. Ingat tu. Gugur ni benda keluar anak belum sampai 6 bulan dalam kandungan. Faham lagi? Kalau 6 bulan dan ke atas dia panggil beranak. Orang panggil gugur dah. Dia kata orang rumah gugur dia baru ni masuk hospital. Berapa bulan? 8 bulan. Gugur korok pun 8 bulan. Lagi. Gugur ni tak sampai 6 bulan ambil. Dobik ingat. Faham? 6 bulan dan ke atas dia panggil beranak. Cuma baru 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan biasa dia panggil beranak tak cukup bulan. Dia tak panggil gugur tak cukup bulan. Baik. Lepas pada alam rahim, alam ketiga. Sekarang alam dunia. Dunia ni benda, dunia ni bukan bumi yang kita pijak ni. Dunia ni alam yang ada sekarang. Sama ada bulan, matahari, bintang, planet, awan, langit. Yang ada sekarang dia panggil dunia. Faham lagi? Bukan bumi kita pijak ni saja. Dia panggil alam dunia. Juga dia panggil alam syahadah. Syahadah bahasa Arab, bahasa Melayu makna nampak atau saksi. Alam yang kita tengok nampak. Alam roh tengok tak nampak. Alam kandungan tengok tak nampak. Alam barzah tengok tak nampak. Alam ni tengok langit nampak langit. Tengok tanah nampak tanah, tengok gunung nampak gunung, tengok planet nampak planet, tengok bintang nampak bintang, tengok matahari nampak matahari. Tengok JKK nampak JKK. Tak ada dah ni MPKK. Tak. Tak kira nama apa pun asal betul sudah. Ke mana? Itu panggil alam syahadah. Tengok awan gulung gitu, nampak tu. Musyahadah, mata musyahadah nampak. Alam syahadah, alam dunia. Lepas alam dunia, alam barzah. Barzah ni boleh panggil alam kubur boleh. Alam kubur boleh, alam barzah boleh, alam kematian pun boleh. Alam kubur ini, alam kematian ini, inilah permulaan kiamat. Kiamat ni dia ada 2. Satu dia panggil kiamat kubra. Satu dia panggil kiamat sugra. Kiamat kubra, kiamat besar, iaitu pecah langit, bulan, bintang, belaga habis, utuh habis alam ini. Itu kiamat besar. Kiamat sugra, mati. Makna tok nenek kita hak mati dah, kiamat lagi. Sudah bermula kiamat baginya. Kiamat apa? Kiamat kecil. Batu disebut al-mautu qiyamah. Faman mata faqad qamat qiyamatuhu au kama qala. Mati itu adalah permulaan kiamat. Siapa yang sudah mati, bermulalah hari kiamat baginya. Sebab tu dalam kitab-kitab bab kiamat,
Ibnu Katsir, Imam Qurtubi dan seumpama lain-lain ulama, bab kiamat dia mula dengan mati. Tutup mata, buang baju, panggil orang mandi. Faham? Tu alam kiamat. Alam barzah, kubur. Kubur hak mana? Kubur hak kita pergi tak nampak. Kita pergi kubur sini, kubur air ada kubur tak? Ada? Kubur besar, kubur air pula dah. Kubur besar. Batu besar cik. Dah. Kita sapa di kubur tu kat ni, depan ni, belakang ni. Belah ni ya. Belah ni kita pergi esok, nampak tak Nesang? Nampak tak? Nampak? Tu alam dia. Alam sani baru khabar. Mu nampak Nesang dengan tak ada orang mari dengan bonggok tanah saja. Alam syahadah, alam dunia tu. Tu bukan alam kubur. Faham tak lagi? Apa kita panggil alam dunia? Pasal nampak kelih. Tu. Sebab tu suruh mari dengar baru cerdik. Faham tak lagi? Otak Tuhan beri dah, kena ada orang bimbing. Cara nak memikir. Dia gini, alam barzah bukan. Mu nampak congok angok mati Nesang nampak tak? Nampak? Alam dunia. Barzah Allah saja nampak. Apa yang berlaku di alam barzah. Dia disoal, dia dalam nikmat, dia dalam azab. Nampak tak? Tak. Itu barzah. Nampak? Jadi kalau kita gali pula nampak keranda. Nampak? Nampak keranda dia tulis keranda YB. Contoh. Faham tak? Alam dunia ke alam barzah? Alam dunia. Nampak gelih? Nak? Kita buka pula tengok korok. Keringnya korok. Nampak? Orang putih panggil dry skeleton. Tiana panggil korok kering. Korok tu acur lebur ke? Atau molek ke tulang tu? Alam dunia. Ingat tu. Faham? Apa? Nampak kelih. Jadi bila kita tunggu cengok, dah mana tak mari malaikat pun. Malaikat alam barzah je. Mun tak nampak. Tak? Tak nampak. Kita tak gerak mata kita ni. Betul tak? Mata kita tak gerak. Tuhan beri tu bangun tidur tu, tak nampak terang lagi. Mandi apa semua, berjalan lebih kurang, baru jelas. Tu penglihatan kita. Kalau nak nisbah dengan binatang, binatang lebih derah, laju dan lebih kuat tangkapan mata dia. Serigala. Serigala dia boleh tengok 3 kilometer. 3 kilometer. Nampak tak? Dolphin kan lumba-lumba 5 kilometer. Boleh bau dah. Kenapa akan mari ikan depan? Tak? Tu. Kita bukan 5 kilometer depan muka. Kat mana? Helmet depan muka dah. Topi keledar. Kat mana? Padahal kat mana selok. Tak? Kita dengar Tok Guru baca muka surat 12 dia bahang 122. Tanda juga ni. Faham lagi? Orang muka surat 12, tu penglihatan kita. Malaikat tu alam barzah, tak nampak. Itu alam barzah, bukan alam dunia. Faham? Kan dah sebut bila kita balik je, malaikat datang menyoal. Munkar wa nakir. Walaupun sahih masa tu malaikat mari, tak nampak. Binatang nampak tak? Binatang nampak. Pasal kita tak gerak. Binatang gagah. Nabi kita iza sami'tumu sihadikah falyas'alillah al-barakah fa innaha ra'atil malak atau kama qala. Ada 5 atau 6 hadis riwayatnya berlainan lapah tapi maknanya sama. Bila kamu mendengar suara kukuk ayam pada waktu pagi, pagi, maka mintalah kebaikan daripada Allah. Maka sungguhnya ayam itu melihat malaikat. Hadis sahih. Faham tak ke? Ayam nampak malaikat. Kita lihat komang cak ayam. Faham tak ke? Patut cak kita tak pakai rawat. Mata nampak malaikat tu tak? Ayam bukan komang, nampak malaikat. Hadis yang lain pula keldar. Bunyi oi. Dia tengok syaitan.
Kita komang cak ayang. Pada ayang, fa innaha ra'atil malak, maka sungguhnya ayang itu nampak malaikat mari. Kita nampak ni. Nampak piti. Nah. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut iza budi'atil janazatu ala aqabihim. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Maka apabila kamu semua atau mereka semua penduduk kampung mengangkat keranda, diletakkan di atas belakang untuk diusung ke kubur, maka jika mayat itu orang soleh, mayat itu akan berkata, derah, bagi kubur. Nampak? Wa in kanat ghara zalik, jikalau mayat itu tak pakai rawa. Hak jenis nipu orang. Hak jenis anjak batu nan di tanah. Hak tipu saka. Hak tipu jadi YB masa ngundi. Faham lagi? Macam-macam jenis perangai dak molek. Tak? Makan rasuah. Curi piti sejik. Walau mayasa tu ngai piti sejik. Tak? Nabi kata wa in kanat ghaira zalik, maka jika adalah jenazah mayat itu dak pakai rawa, dak molek perangai. Qala ya wailata, mayat itu akan berkata, celaka aku pada hari ini. Ila aina tadhhabu nabi, ke mana kamu nak bawa aku pergi? Yasma'u sautaha kullu syai'in lal insan au kama qala. Nak pergi mana ni? Mayat kata. Mendengar suara mayat itu bertempik semua makhluk, melainkan manusia. Bila kullu syai' termasuk dah ayang. Ayang dengar tak? Sahih dah. Pasal Nabi kata yasma'u sautaha kullu syai', mendengar suara jenazah itu bercakap sekalian sesuatu, termasuk ayang. Kucing dengar tak? Dengar. Bokeh angguk kubur? Dengar. Illal insan, melainkan kita manusia tak dengar. Nah, itu alam barzah. Dan akhir sekali alam kiamat. Hari kiamat. Apa dia panggil kiamat? Kiam maknanya berdiri atau bangun. Qad qama Zaidun, sungguhnya telah bangun si Zaid itu. Kenapa dikatakan hari bangun? Bangun dari kubur masing-masing. Orang yang pertama bangun siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak, bak tu selipar dia logo pun orang buat apa dia. Faham tak lagi? Selipar kita orang buat apa dia? Faham tak lagi? Muka macam kucing belong, siapa nak buh selipar pun tak apa dia. Mulianya Nabi ni sehingga kalau orang hina tapak kaki kudanya jadi kafir. Bukan hina Nabi, hina tapak kaki kuda Nabi. Nak? Itulah pemimpin paling agung. Nak? Yang patut kita rapat dengan Rasulullah. Tak? Kita rapat dengan orang tak pakai rawa, cari projek. Faham lagi? Bagaimana cari makan kedarah, mudah lupa projek. Oh, rapat. Nak? Buku hadis suti haram tak ada rumah. Nah, padahal dia pemimpin agung. Nabi kata, ana awalu man insyaqal qabru yaumal qiyamah. Aku orang yang pertama bangun keluar daripada kubur pada hari kiamat nanti. Itu baru pemimpin terbaik. Bukan orang lain tak pakai. Dia nombor satu. Mula-mula keluar. Nabi Ibrahim tak keluar lagi. Nabi Musa tak keluar lagi. Nabi Isa, Jesus Christ tak keluar lagi. Nabi Nuh tak terbit lagi. Nabi Adam duduk alam barzah lagi. Ana awalu ma insyaqal qabru yaumal qiyamah. Aku orang pertama terbelah kubur pada padang mahsyar. Aku keluar daripada kubur pada hari kiamat. Hadis yang lain, malaikat mari dan Nabi sedang menyapu-nyapu pasir di atas kepala Nabi. Pasir kubur. Faham? Lalu dibagi pakaian daripada syurga. Itu Rasulullah. Faham? Pemimpin yang paling tinggi. Dia dah ikut. Sahih Muslim siap terjemah bahasa Melayu 55 ya, tak boleh. Beliau 55,000 MyWay. Faham tak? Bukan marah beli MyWay. Faham? 55,000 belilah nak buat kenderaan. Tapi habis kok 55 ya, Sahih Muslim, sabda Nabi. Dulu Arab mudah kerti bahasa Arab. Faham? Terjemah Melayu bos sehari sehari baca di rumah, belang-belang lepas makan nasi. Betul tak? Dah. Dah. Baca rawi tak anda? Tahu tak? Rawi tu baca Barzanji tu kisah siapa? Kisah Nabi.
Bukan MB, Nabi. Faham lagi? Betul tak? Dah reti tak baca? Dah reti. Pasal apa? Pasal kita tak sayang ke Nabi? Bukan tak sayang. Saya cakap banyak Betul tak? Kaki sping ni. Betul tak? Kalau kita sayang, semua kita minat. Rasulullah. Betul tak? Nak baca kisah Nabi. Ya. Cakap semakin kali pun nak kena lagu pun. Pasal apa? Rasulullah. Tak? Orang ada darah dia dalam perut dia, tak sambar di api neraka. Nabi tengah bekang, nak keluar darah bekangnya sambar di sahabat. Ada 3 riwayat. Tengoklah Mu'jam Tabarani, Musnad Dailami. Faham? Dia minum darah Nabi. Lalu Nabi berkata, orang yang ada darah Rasulullah dalam tubuhnya tidak disentuh oleh api neraka. Dah. Darah kita ada orang minum. Bahan tanah kalau minum. Faham tak lagi? Nak rakyat kita selama ni cuai dengan Rasulullah contoh. Tak? Jadi perbetulkan balik. Dah. Muanda baca rawi je mak. Muanda. Muanda. Dak wanda belaka. Muanda baca rawi. Dak wanda belaka. Kita pandai benda ni. Nyanyi ya. Kambing biri-biri datang dari Jawa. Budak-budak suka. Betul tak? Aku buat modal je. Aku tak minat pun. Itu hari kiamat. Maka dia panggil hari kiam, hari bangun atau hari akhirat. Kerana itulah alam yang akhir. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, ada 100 nama hari kiamat. Yang paling terkenal 2 nama, hari kiamat dan hari akhirat. Banyak lagi nama. Dia orang hebat, banyak nama. Yaumul kiamah, hari berdiri dari kubur manusia. Yaumul akhirah, hari akhir, alam yang akhir. Lepas ni tak ada dah. Kekal selama-lama ke syurga atau neraka. Yaumul jazak, nama dia juga hari pembalasan. Hari pembalasan. Hari itu dibalas. Lain ni tak balas lagi. Lain ni ketentuan yang Allah tulis mengikut rezeki masing-masing dalam kehidupan di dunia. Kalau dunia ni balas dah, Tok Imam tak ada pakai exia. Tok Imam tak ada pakai kaca buruk. Faham? Pasal Tuhan balas dah, betul tak? Kalau Tuhan balas dah ni, kaya belaka Tok Imam. Dah 5 kali sehari bawa orang kampung untuk sujud kepada Allah. Allah balas dah dalam dunia, jutawan belaka Tok Imam. Betul tak? Ni Tok Imam orang balik ke 10 pada rumah. Tok Imam dah hidup lagi start waspa. Faham? Kapung. Belipak selipar boboiboy. Faham lagi? Tok Bilal selipar lain sebelah Tok Bilal. Susahnya hidup. Betul tak? Biru belah, hijau belah selipar Tok Bilal. Selipar perpaduan. Faham? Hak kaya dia, tokai judi, musuh Allah. Betul tak? Tokai arak, pemimpin yang zalim. Betul tak? Kaya dia. Kan ini bukan yaumul jazak. Ini yaumud dunia, hari dunia. Hari dunia ni benda? Hari tipu. Hari betul yaumul jazak, hari akhirat. Hak tu. Faham? Buat baik walaupun sikit je. Anak ayam jatuh dalam lokang, kita berhenti mutuk, tolong akak boleh datang. Allah balas pada hari kiamat. Faham? Bukan kata tolong orang lemah. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, Allah kata barang siapa yang mahu bertemu dengan Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah. Kita orang beriman memang percaya dengan hari kiamat. Hari kiamat kita akan dibawa bertemu, nak atau tidak, suka atau tidak, akan dibawa ke hadapan Allah. Sebab tu kita sebut semua, kalau ada bala musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan akan dibawa kembali bertemu dengan Allah. Itu maksudnya. Bertemu tu untuk dibalas, baik atau buruk. Sebelum balas, bicara dulu. Jadi kita yakin orang beriman, kalau buat benda yang baik, yang Allah suruh,
kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha dengan kita. Jadi maksud ayat ini, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah itu redha dengan dia, falyamal amalan solihah, lakukanlah amal-amal soleh biar banyak. Itu mudah ya maksud dia. Dah. Amal ni bahasa Arab, bahasa Melayu benda. Kerja. Tak boleh. Kalau dia buat benda, duduk beramal. Oh, bagus. Nampak? Kerja, sedang bekerja. Kerja untuk dunia, kerja untuk akhirat. Kalau akhirat dipanggil amal akhirat atau amal amal soleh. Cuma kena ingat baik, bila sebut amal akhirat, dia ada dua. Yang pertama, ibadah yang khususiah. Macam kita semayang, kita belajar agama, kita haji, kita zakat, puasa, baca Quran. Itu khusus. Ada lagi amal akhirat, tapi umum. Yang umumiah. Kita pergi kerja, jadi staf pejabat, khani, nak jadi doktor, jururawat, jadi bomber dan sebagainya. Nak niat mencari rezeki yang diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan nafkah. Jadilah kerja itu ibadah juga. Nak, sebab tu jangan duduk berasa duduk sejik ibadah. Di mana-mana jadi ibadah. Nah, amal soleh dalam ayat ini bukan makna semayang. Cuma ibadat paling tinggi ibadat yang wajib. Antara fardu kifayah, fardu ain didulukan. Nah, doktor fardu kifayah, tok muding fardu kifayah. Nah, nukang rumah fardu kifayah. Kerana memberi manfaat kepada orang lain. Jadi orang yang buat kerja fardu kifayah, niatlah biar dapat pahala. Betul tak? Kita kadang-kadang dengan amal yang sedikit kita terasa banyak. Itu silap. Nah, patut amal yang banyak kita rasa sikit. Biar rasa sikit. Betul tak? Imam Hanbali ketika dia dikurung, dipenjara oleh khalifah kerana enggan menjadi mufti Mu'tazilah yang fahaman sesak kerajaan masa tu. Nah, dia tak mahu jadi mufti, lalu dipenjarakan. Dipenjara, dipukul. Bukan saja duduk dalam lokak gitu. Ni godang pula. Godang sampai berdarah dan luka-luka. Oleh kerana Imam Hanbali sakit, luka, dipukul dalam penjara, dia tidak mampu menunaikan solat tahajud macam biasa. Dia hanya mampu semayang 300 rakaat saja pada waktu malam. Kerana cedera. Faham lagi? Kita tak ada orang katok lagi, tak mayang dah tahajud. Kalau katok, ngegarik-garik tak mayang. Tahu tak? Itu orang-orang yang Allah beri dia karamah. Banyak rasa sikit. Betul tak? Kita sikit berasa banyak. Ngaji 2 hari baru berasa macam Imam Syafi'i tu. Ngatik baru habis lekor sebeh. 100 kali berasa macam tu kena lidah aku ni. Tak? Ini cocok dibeli. Nak suruh punah. Ingat deh, amal yang baik boleh jadi punah. Amal punah memang punah dah. Amal baik boleh punah. Amal punah tak akan jadi baik. Faham? Mineral bubuh dalam gelas, nak hukumnya halal. Betul tak? Tapi niat minum arak, jadi arak. Maknanya bukan air itu jadi arak. Sama macam minum arak. Faham? Haram. Air arak, niat air zam-zam, jadi arak. Tak jadi tetap air arak. Jadi amal buruk kita tak ada masalah dah. Memang ada pakar kawan dah. Amal baik kita belah dua. Boleh jadi molek, boleh jadi tak pakar. Betul tak? Semayang boleh jadi membawa kita ke syurga, dan semayang boleh jadi sebab kita masuk neraka. Nah, ada sedekah yang Tuhan terima, ada sedekah yang Tuhan tak berkelih. Anak Nabi Adam, 2 orang, nama apa? Usman, Semang kok mana? Baju hijau. Habil dan Qabil, ingat Habil dan Qabil. Allah bersuruh beri
sedekah. Betul tak? Allah minta sedekah, sumbangan. Habil memberi yang molek, Qabil memberi yang tidak molek. Allah terima yang Habil, Allah tak terima yang Qabil. Qabil ni anak siapa? Qabil bin Nabi Adam. Tapi dah tak molek, Tuhan terima ke tak? Tak terima. Dan mu anak dia. Anak pak mak kebun besar. Lepas tu terima hak tak molek, Tuhan terima tak? Anak Nabi Adam Tuhan tak terima. Faham lagi? Itu sipir kita. Jadi amal kita baik, boleh jadi molek dan boleh jadi punah ganda. Ada yang punah di dunia, ada yang punah di akhirat. Punah di akhirat, hadis kita baca sama dah. Orang yang muflih di hari pada hari kiamat, Nabi kata, didatangkanlah pahalanya, pahala sembahyang, zakat, puasa, haji, macam bukit. Ja'a yaumul qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin. Betul tak? Macam bukit. Disebut nama Muhammad bin Osman, kampung Kebun Besar, Mane, Terengganu. Ini amalan kamu. Allah, besar pada Bukit Jong. Bala. Suka tak? Suka kan? Tiba-tiba Nabi kata masih hidup Kebun Besar itu ada khianat orang, ada fitnah orang kampung dia, ada katok orang tanpa sebenar. Faham? Ada apa benda ni, buat zalim ke orang, khianat. Dah. Lalu dibahagi-bahagikan pahala Cik Mat tadi kepada orang yang dia buat tak betul. Bila habis, teruklah neraka Cik Mat. Tu punah di akhirat amalan kita. Faham lagi? Dan ada hak dunia punah dah. Tak ada hati, tak terima dah. Kena ngaji sama, pergi dengar. Faham tak? Anggur. Nampak tak? Nah, pergi dengar sama. Siang cari makan kedarah, betul tak? Malam cari akhirat. Sejam dua je. Kan tidur sini. Kat gigi walik mula. Piti-piti jang-jang suara lalang. Walik mula lagi. Betul tak? Kalau kau kutip derma ya, seria dua ya kahwin. Nah, bukan kahwin 1000. Takut orang nak mari dengar. Nah, orang duk ngajar wah apa nak pecah pakai-pakai. Tak mari. Uduh perangai. Muka dah lah uduh. Nah. Nah, punah dunia kau ni. Antaranya orang yang orang yang makan haram. Makan harta haram. Orang makan harta haram, amalan baiknya rosak. Tuhan tak terima. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la yaqbalullahu salata hadikum fi jawfihi haramun. Allah Ta'ala tak akan terima satu pun sembahyang orang yang ada makanan haram dalam perutnya. Nampak? Dia tidak kisah kalau cikgu bakar kata, cikgu bakar tu alang. Faham tak? Atau Haji bakar apa benda ni, batu nang. Sayyidina Abu Bakar. Faham? Orang yang imannya lebih berat dari iman penduduk Madinah. Beliau berkata, siapa yang ada harta haram, usaha haram, jadi makan ke darah dia, Allah tak terima satu pun solat. Anak dunia punah dah. Nah, itu contoh. Batu dia ada syarat. Kalau kita ngaji dalam fiqh, dia kata syarat sah sembahyang, menutup aurat, nak menghadap kiblat, suci dari suci dari hadas dan mengambil wuduk dan seumpamanya. Dalam kitab tasawuf, syarat diterima sembahyang. Nak tiada makan makanan yang haram. Betul tak? Kita makan haram. Rasuah. Betul tak? Ejah aku seorang. Lakang kita retoh lah kalau ni kan. Ejah lah. Hak patut tanda bagi ramai-ramai. Ejah. Bila ejah boleh ke dia? Zalim tak? Zalim. Orang yang buat zalim, maka dia zalim diri dia sendiri. Jangan main-main. Nak? Kena comel no. Dalam ayat ini, fal ya'mal amalan salihah, kena beramal amal salih. Nah, dan belakang tu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kamu kotorkan dalam ibadah kamu seorang juga pun. Sama ada syirik besar
atau syirik kecil. Atau kamu rosakkan dengan sebab menyalahi syarat-syarat diterima ibadah kamu. Nah, dak tutup aurat dak sah mayang. Walaupun kita pakai serban sah. Piah kita tinggi dekatnya. Serban 800 meter kain. Tapi lanjang kota-kota yang geribek. Sah tak? Tidak sah. Dah ikut syarat tidak sah. Tak sah dia ada syarat pula. Syarat diterima. Nah, sebab apa? Kerana hadis pun ulama petik hadis buat jadi syarat. Nah, biar comel. Biar kerana Allah. Antaranya lagi tidak ditulis di dunia ni dah. Tidak ikhlas. Nah, sama ada syirik ataupun riak. Syirik tu riak kecil, riak asrar. Nah, jadi imam bukan kerana Allah, kerana nak gaji. Tak boleh pahala. Tapi kalau dia jadi imam kerana Allah, orang beri gaji dia ambil, halal dunia akhirat. Kerana terima gaji, ulama fatwa harus. Yang haram hati kerana dunia. Kena faham situ. Mubang kerana Allah, Allah terima amalan walaupun dapat gaji. Ada orang fatwa dia kata kalau kita jadi imam dapat gaji tak sah mayang. Jangan pandai pada ulama. Dia nak ngaji malah nak jadi ulama kau payah. Lalah fatwa diri. Bah bodoh. Faham lagi? Nak fatwa ngaji dulu. Ngaji bukan 4 tahun. Tahu tak? Biar belah-belah tahun, 20 tahun. Yang fatwa sah jadi imam dan halal dapat gaji Imam Bilal Qadi Mufti ialah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Faham? Bukan Cik Mang jual tape. Sayyidina Uthman. Faham? Dalam mana kitab-kitab fiqh 4 mazhab mesti akan petik nama Sayyidina Uthman sampai bab fatwa ni. Betul tak? Yang tak betul, kita ni kerana gaji. Di maya-maya, kalau orang lain boleh saja siapa. Tok Imam patut 2. Tak, orang tu ni wisa Tok Imam. Dak alik Tok Imam. Duk atas lambu cengok. Tuan rumah tu, "Gana dak alik kita Imam?" "Se lagi tak?" Tok Imam bodoh. Nah. Betul tak? Kalau orang wi Musa je siapa hadiah sarung hati, itulah rezeki mong. Faham? Hari lain apa pula? Betul tak? Nak panggil ngajar letak harga lalu. Deposit 2,500. Cikgi mari jadi lagi tambah 2,500 jadi 5,000. Tengok pada ngajar lah Facebook menangis habis orang. Sedih tu. Cuma terakar dia kali berapa ribu kena bayar. Betul tak? Habis kena lebong belaka kita ni. Nampak? Tajuk ceramah hari kiamat lah, begitulah, begini, begitu. 5,000 nyecah. Mana awak guan ni? Orang cerdik, dia makan, orang bodoh. Tok bila bang, biarlah kerana Allah. Orang gaji 1,000, 4,000 tak ada masalah. Mari ngajar, orang beri sikit, rezeki kita sikit hari itu. Orang hadiah banyak, rezeki kita banyak hari itu. Orang tak beri skepeng, tak ada rezeki pada hari itu. Faham lagi? Itu baru ustaz. Ni nampak tak? Ni wi sikit. Tulis lalu dalam Facebook. Faham tak? Tak erti bahasa orang kapur ni. Barang rezeki, barang siap dah kan? Betul tak? Jangan jadi rosak hati kita. Amal soleh. Amal hada soleh, hal palpah, taubat kepada Allah. At-taibu ani zambi kama la zambalah. Siapa yang sudah bertaubat daripada dosanya, kata Rasulullah, maka dia sama seperti orang yang sudah tidak ada dosa. Jadi budak-budak semula. Lebihnya bertaubat. Dan amal yang baik kita muhasabah. Kalau selama ni kita riak, mulai malam ini tak boleh riak. Tidak kerana makhluk lagi. Biar kerana Allah. Orang kata guna-guna pun tak ada masalah. Yang kita tak boleh, Allah kata. Kenapa? Orang yang harap Allah redha, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik. Syirik dalam ayat ini syirik yang kecil. Syirik besar terlebih lagi. Kita pelik-pelik ni orang kampung ni. Main hak pelik-pelik semua.
Percaya ke Tok Momo? Doktor moden kita tak boleh percaya. Faham? Satu saja kita ni akidah. La ilaha illallah. Satu tu. Tiada menyembuhkan. Bukan doktor, bukan bomo. Melainkan Allah. Tak ada boleh beri rezeki. Bukan kerajaan, bukan majikan. Melainkan Allah. Baru panggil umat tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Iaitu mengsatukan sumber. Semuanya sumber daripada yang satu. Iaitu Allah Ta'ala. Doktor bukan menyembuh. Doktor merawat. Yang beri sembuh Allah. Allahumma anta syafi. Ya Allah, engkau seorang yang beri sembuh. La syifaa illa syifauka. Tiada sembuh melainkan sembuh hanya daripadamu seorang. Jadi waktu jadi comel. Walaupun kita 2 rakaat kita semayang, tetapi ikhlas kerana Allah, mukhlishina lahuddin, maka jadi benteng daripada api neraka. Walaupun kita sebut sutik je la ilaha illallah, jadi benteng, jadi kubu dari api neraka bila ikhlas. Walaupun kita sebut subhanallah atau alhamdulillah sekali saja, maka sudah menjadi amal yang berbuah hasil begitu banyak pada hari kiamat. Nabi kata, man qala subhanallah tamla'ul mizan yaumal qiyamah. Siapa kata sekali saja subhanallah, pung di jalan motosikal, maka penuh timbangan neraca pada hari kiamat. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'ani yaumal qiyamah. Siapa sebut 2 pula, subhanallah, alhamdulillah, ikhlas maksudnya, 2 timbangan penuh pada hari kiamat. Tapi kalau sebut 100 kali tahlil, tapi niat nak makan kedarah, faham lagi? La ilaha illallah, la ilaha illallah, kuah gula ayam sebelah. Nampak tak? Tak? Nampak tak? Boleh ayam gula tu lah. Tak ada pahala. Bukan marah tahlil, biar betul dalam. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, ulama Syria, jika kita niat ikhlas ketika majlis tahlil itu, baru hasil pahala. Bila hasil pahala, baru sah. Imam berkata, Allahumma ja'al sawaba qara'na wa mahalna min qaulina la ilaha illallah ila ruhi fulan ibnu fulan. Yasidu sawabuha ilal mayyit bi'inillah. Baru, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pahala bacaan kami dan tahlil kami ini kepada arwah sepulan sepulan, insya-Allah sampai pahalanya kepada si mati dengan izin Allah. Bila? Jika ikhlas. Kita petang tu Tok Imam tanya dah, mak dia mana ni? Rumah ada ratik, Tok Imam tanya, wak anda mana ni? Nak cik inyok. Oh baik. Cuak pengumuman tu. Lalu ngebeng nak, tuan-tuan dan puan-puan, datanglah tahlil ke rumah kediaman kami pada malam ini. Malam ini istimewa. Kami sediakan selepas majlis tahlil paum bodoh. Gambar tak orang tu? Dah lah paum bodoh pula. Tak? Ada 3 orang lagi. Tu pun nak hati tahlil. La ilaha illallah. Allah dengar. Paum bodoh sebab. Tak? Malang laksa kuah putih. Mana ramai dengan malang paum bodoh? Cik jawab. Jawab Malang laksa. Betul tak? Malang namak. Biasa nasi ke biskut? Malang namak. Nasi minyak. Kurang-kurang pun nasi dagang atau nasi benar. Kali 3 gigi. Betul tak? Parking pakai unit amal. 20 orang. Ramai. Ikhlas, alhamdulillah. Dah ikhlas, balik awal. Betul tak? Jadi betul jadi comel. Bukan marah tahlil, bukan marah ibadat, bukan marah berzikir. Bila comel sikit pun berfaedah. Bila sikit kecil sedikit. Sikit ni kalau original mahal. Banyak kalau dok ori, kalau cat ayam murah. Kayu candang dia ni grade A, nombor 1. Sekilo 200,000. Tahun 85 16,000 sekilo. Dia ni 200,000.
Kalau kau ambil di Kelantan, di Kemboja tu grade 2, grade 3. Faham tak? 125,000 sekilo, 48,000 sekilo. Nah, 200,000 sekilo. Sekilo banyak mana ni? Banyak ni base camp. Soper sekilo. Kayu kapur 300 ya selori. Batu-batu berapa selori ni? Batu-batu seming. 200 ya. 200 ya. 200 ya selori. 1,200 ya. Batu permata ni, zamrud, ada gewang, star duduk dalam musim. 1.8 juta. Satu sutir, bukan selori. Nah, jadi biarlah kita jadi original, walaupun sikit dia ada gewang, harganya mahal. Wallahu a'lam.